Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan menyambung kembali pengajian kitab hadis kita ini, iaitu hadis 40. Perbincangan kita pada malam ini pada hadis yang ke-13, iaitu al-haditsus tsalits asyara, hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Abi Hamzah. Abi Hamzah nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa dia Anas ini? Anas ni kata dia khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah khadam. Khadam, siapa dia khadam? Khadam ni maksudnya orang suruhan Nabi, ataupun dalam bahasa yang paling mudah pendamping. Orang yang ada bersama-sama dengan Nabi, yang bersedia melakukan sebarang perkhidmatan. Itu dia panggil khadam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, La yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang daripada kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia sayang kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia sayang pada diri dia. Allahu Akbar. Cukup mulia dan cukup hebatnya hadis ini. Sidang penonton yang dihormati sekalian, kalaulah kita memahami isi kandungan hadis ini cukup untuk kita sekali-kali tidak akan bergaduh, sekali-kali tidak akan berdengki, sekali-kali kita tidak akan marah, kita tidak akan menyalah anggap, dan sekali-kali tidak akan melakukan sesuatu yang mengecewakan rakan-rakan kita, saudara seagama kita. Kalau sekira-kiranya hadis ini betul diamati dan betul dipahami. Sebelum itu, Anas bin Malik ni siapa dia? Tadi saya memberitahu bahawa dia merupakan khadam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila khadam maksudnya orang yang selalu berada bersama dengan Nabi, orang yang selalu berada di rumah Nabi. Jadi pernah satu ketika ibu kepada Anas bin Malik ini meminta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan anak dia. Ya Rasulullah, tolong kamu doakan kepada anak aku ini agar dibanyakkan hartanya, mana menjadi kaya. Ibunya meminta Nabi mendoakan kepada anaknya yang bernama Anas bin Malik ini menjadi seorang yang kaya. Kemudian ibunya juga meminta supaya Nabi mendoakan anaknya Anas ini supaya memperoleh anak yang ramai. Yang ketiganya, ibunya mengharapkan Nabi mendoakan kepada anaknya ini supaya dipanjangkan umur. Ketiga-tiga permohonan yang datangnya daripada ibu dia didoakan oleh baginda Nabi dan semuanya dimakbulkan Allah Ta'ala. Mana dia yang pertama? Allah Ta'ala jadikan Anas bin Malik ni kaya.
bentuk kekayaan Anas bin Malik ini ialah berbentuk kebun kurma dia berbuah 2 kali dalam setahun. Biasanya pokok kurma ni sekali je. Tapi tak, dia 2 kali dalam setahun. Macam kita lah kalau berkat, orang perempuan berkat 2 kali dalam setahun beranak. Awal tahun seorang, akhir tahun seorang. Tapi biasanya kita tengok rata-rata orang perempuan 2 tahun sekali beranak dia kan. Kebiasaan begitulah. Yang setahun sekali ni jarang. Yang pada setahun 2 kali juga jarang. Baik, pokok kurma yang dimiliki oleh Anas bin Malik ini tiba-tiba subur dan mengeluarkan buah, memperolehi hasil yang banyak, sehingga dalam setahun 2 kali dikutipnya hasil. Kemudian yang keduanya, Allah Ta'ala makbul doa Nabi kepada Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik ini mempunyai seramai 100 orang anak. Oh, ramai. 100 orang anak dia. Kak Khadijah Arifin, awak berapa orang je anak? 4 orang anak tu bersohor dah. Rata dunia dah bercakap. Orang 100 orang awak. Jadi sebab itulah, orang lelaki zaman sekarang kena fikir bagaimana nak dapat anak yang ramai. Kalau bini tak boleh beranak, kena tambah bini baru untuk meramaikan anak. Dan isteri-isteri jangan marah. Sekejap lagi ada hadis yang spesifik untuk awak. Awak kena faham elok-elok. Andai kata awak seorang yang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, di mana sebenarnya nilai keimanan itu? Kalau dibandingkan dengan keadaan sekarang. Sekarang ni nak kata beriman, ialah semua sekali boleh cekak pada mulut je lah. Dia kata dia beriman. Tapi pada hakikatnya tidak menampakkan sebenar-benar dan sebetul-betulnya ia beriman. Baik, yang ketiga, Allah Ta'ala memanjangkan umur Anas bin Malik ni sehingga umur dia 99 tahun. Ya Allah Rabbi, panjangnya umur dia 99 tahun. Maknanya apa? Makna moral of the story daripada cerita ini, apabila kita berjumpa dengan orang-orang yang baik, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang hebat dengan Allah Ta'ala, kita meminta supaya dia mendoakan kita. Minta supaya dia mendoakan anak kita. Minta supaya dia mendoakan suami kita. Minta supaya dia mendoakan kaum keluarga kita. Ni Kak Zuraida jumpa ustaz, setakat sembang gitu je. Tak minta tolong ustaz doakan anak dia. Tak minta, sepatutnya minta. Ustaz tolong doakan anak saya. Mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang terbaik. Ustaz tolong doakan saya dan juga suami. Mudah-mudahan saya dan suami menjadi hamba yang terbaik. Susah sangat kalau minta tolong ni. Barangkali dia kata malu. Malu nak minta tolong Ustaz. Alah, benda-benda yang molek begini malu. Itulah masalah orang kita sekarang, ada kan? Kalau benda yang tak elok tu, yang menyalahi agama, nak buat bodoh-bodoh begitu je. Tak timbul pun perasaan malu. Sepatutnya yang itulah yang kena malu. Ustaz lah banyakkan anak. Ya, kakakku. Kita dah doa setiap masa supaya Allah Ta'ala beri anak yang ramai. Memang saya minat nak jadi nak memiliki anak yang ramai. Mengenangkan kepada adik-beradik kita pun 10 orang. Jadi takkanlah anak kita ni 4 orang. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ramaikan lagi anak. Baik. Dalam hadis ini Nabi mengatakan tidak beriman seorang daripada kamu sehinggalah ia sayang kepada saudara dia seperti mana dia menyayangi diri dia sendiri. Apa maksudnya? Imam Nawawi mengatakan bahawa pengertian saudara yang disebutkan dalam hadis ini digunakan secara menyeluruh, digunakan secara meluas. Saudara dalam ayat ini tidak berimannya seorang kamu sehingga dia mengasihi saudara dia seperti mana dia mengasihi pada diri dia sendiri. Maksud saudara dalam hadis ini luas pengertian dia. Kata Imam Nawawi, digunakan saudara dalam hadis ini kepada orang yang bukan Islam dan juga kepada orang Islam. Mana kita kena sayang kepada saudara kita yang bukan Islam. Kita sayang supaya Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia. Dan dia memasuki Islam bersama-sama dengan kita. Dan masuk syurga bersama-sama dengan kita.
Maksud saudara di dalam hadis itu juga maksudnya saudara seagama. Kita kena sayang kepada saudara seagama dengan kita. Kita sayang supaya Allah mengekalkan taufik hidayah kepada dia. Kakakku Aida, kita kena sayang kepada jiran sebelah rumah kita. Barangkali pada malam ini dia sedang menonton TV. Dia tidak menonton skrin telefon untuk menyertai pengajian. Begitu juga dengan Kak Nuriah. Kita kena sayang kepada sahabat kita yang Allah Ta'ala belum lagi memberi hidayah kepada dia. Barangkali sekarang ini dia sedang makan nasi. Ni sahabat saya ni. Tengah makan nasi dua orang ni. Haji Kamaruh dengan Haji Mazlam. Tak apalah dia makan nasi pun. Sebab dia menghadiri solat maghrib secara berjemaah. Dan sekarang sambil-sambil makan nasi. Dia juga mendengar ceramah saya. Mana kita sayang kepada mereka ini. Supaya dikekalkan iman kepada dia. Agar dia dapat melakukan apa-apa yang Allah Ta'ala perintah. Dan membolehkan dia meninggalkan segala larangan Allah. Mudah-mudahan mereka semua, kita dan semua orang Islam dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurganya. Baik. Apa pula implikasi ataupun apa pula akibat apabila kita tidak cinta kepada saudara seagama? Apa implikasi dia jika tidak kita mencintai saudara kita? Maka kata baginda Nabi SAW, apabila seseorang itu tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya, sepatutnya dia kena sayang kepada saudara dia seperti mana dia sayang pada diri dia. Kalau pada diri dia sanggup ke tidak dia makan nasi basi, tak sanggup, maka begitu juga kepada saudara dia, jangan dibaginya nasi yang basi. Kalau dia tak sanggup duduk di rumah yang buruk-buruk, bila ditimpa hujan maka bocornya rumah tersebut, maka pun begitu juga dia jangan sekali-kali merelakan rumah yang tiris, yang bocor atapnya ini didiami oleh saudara. Kalau dia tidak merelakan diri dia dalam keadaan miskin, maka seharusnya dia jangan merelakan diri saudara dia dalam keadaan miskin. Kalau dia merelakan diri dia memakai motosikal ataupun kereta dan sebagainya, maka hendaklah dia mengasihi saudara dia dapat memakai motosikal seperti mana yang dia pakai. Begitulah seterusnya. Baik, kata Nabi, apa implikasi jika kita tidak menyayangi saudara kita? Maka kita dianggapkan sebagai orang yang berdengki. Bila kita tidak menyayangi saudara kita, maka secara automatik kita dianggapkan dan dikatakan sebagai orang yang berdengki. Oleh itu, orang yang suka berdengki ini, mengikut pendapat Imam Ghazali, ada tiga macam. Ada tiga macam orang yang berdengki. Ingat baik-baik Sa'diyah. Ingat baik-baik Abdul Hamid. Imam Ghazali mengatakan orang yang berdengki ini terbagi kepada tiga. Yang pertama, dia bercita-cita supaya hilang terus nikmat yang ada pada orang lain. Dan nikmat tersebut berpindah kepada dia. Ini satu golongan manusia yang minta supaya nikmat yang ada pada mazlam dihilangkan, kemudian nikmat tersebut berpindah kepada dia. Mana kekayaan yang ada pada mazlam ini dipindahkan kepada dia, dengan arti kata mazlam menjadi miskin. Ini juga dikatakan orang yang berdengki. Yang kedua, bercita-cita ia supaya hilang nikmat kepada seseorang, manakala ia sekalipun ia tidak mendapatnya. Mana golongan yang kedua, dia berangan-angan ataupun mengimpikan nikmat yang ada pada seseorang itu hilang terus walaupun dia tak dapat nikmat tersebut. Ini bakar Melayu kita. Bakar Melayu kita, kalau sekiranya dia tak dapat apa yang diperoleh oleh jiran dia, dia akan ikhtiar juga untuk report, untuk membuat aduan supaya jiran dia tidak dapat berniaga dan dia pun tak dapat berniaga, baik sama-sama saja. Sebab itunya bodohnya Melayu kita ni, baik dia jadi miskin, biar orang lain jadi kaya. Sebab itu kita tengok bangsa lain menjadi kaya, bangsa kita menjadi miskin. Kenapa? Kerana kedengkian yang terlalu tinggi dalam lubuk hati orang Melayu Islam kita. Kita pun jadi pening. Bunyi Islam tapi hasad dengki terlalu tinggi. Kenapa ni? Mahdi, kenapa?
Jawabnya kerana tidak ada iman. Walaupun nampak mereka pakai kepiah, walaupun nampak pakai baju Melayu, walaupun nampak mereka selalu berkunjung ke masjid, walaupun nampak mereka pakai tudung, tetapi jahat, lebih jahat daripada iblis. Yang ketiga, tidak bercita-cita hilang nikmat itu daripada orang lain, tetapi dia tidak suka melihat orang itu lebih tinggi keadaannya daripada dia. Yang ni baik sikit lah. Yang ketiga ni baik sikit. Maknanya dia tak nak nikmat yang ada pada orang tu hilang. Tapi dia nak supaya nikmat itu jangan melebihi dia. Makna kalau kaya orang ni setakat ada rumah, jangan lebih sampai peringkat rumah banglo, lebih daripada aku, jangan. Jadi kalau sekiranya orang tak ada lebih daripada dia, memang susah hati dia. Sakit hati dia, tidur malam tak lena. Dia akan jumpa Tok Bomoh, akan mengenakan apa-apa tindakan kepada orang tersebut. Baik hukum dia haram pada peringkat yang ketiga, kedengkian di peringkat yang ketiga ini tetap juga haram walaupun nampak macam baik. Walaupun nampak macam baik, mana baiknya? Dia tidak berdengki sehingga nikmat yang ada pada Aida ni hilang. Tetapi dia tak setuju andai kata nikmat yang ada pada Aida ni lebih daripada nikmat yang ada pada dia, dan dia lebih daripada nikmat yang ada pada dia tak setuju. Maka ini juga dikatakan dengki. Hukum dia haram. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ahum yaksimuna rahmata rabbika." Tuhan kata, adakah mereka berhak membahagikan kurniaan Tuhanmu? Manusia, aku nak tanyamu yang kamu sungka deki sangat pada orang ni, nikmat yang ada pada orang ni kamu nak supaya dihilangkan. Sekarang aku nak tanyamu, kata Allah, ahum yaksimuna rahmati rabbika. Apakah mereka itu berhak membahagikan nikmat Tuhan? Mana nikmat-nikmat yang ada ni, adakah mu jadi bos untuk membahagikan, untuk mengagih-agihkan? Adakah begitu? Adakah begitu? Baik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah Ta'ala kata, kamilah sebenarnya membahagikan di antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Mana mu jangan bimbang. Mu jangan bimbang walaupun mendengki macam mana sekalipun kepada orang. Nikmat yang ada pada orang itu walaupun kamu dengki, walaupun kamu ingin dihilangkan, aku tidak akan hilang. Kerana yang membahagikan, yang memberikan nikmat itu adalah aku, bukannya kamu. Jadi sebab itu kita tengok ramai orang-orang kita menggunakan perkhidmatan bomoh untuk mengenakan tindakan kepada seseorang supaya orang tadi menghadapi musibah. Akhir sekali apa yang kita tengok, apa yang kita lihat pada dia, apa kebaikan dia peroleh, tak dapat apa-apa pun juga. Akhir sekali dia lebih dahsyat lagi bala yang Allah Ta'ala timpa kepada dia, kan? Ni ramai di antara orang kita ni kadang-kadang berebut betina. Berebut betina, orang betina ni dia ingat seorang tu je. Tapi apabila yang ni, yang A pun gila kepada Minah, yang B pun gila kepada Minah, akhir sekali dia guna perkhidmatan sihir untuk menyihirkan lelaki yang minat kepada Minah. Akhir sekali lelaki ini ditimpa macam-macam musibah. Makam tak lalu, tubuh badan menjadi kurus, macam-macam kesakitan, kan? Akhir sekali kadang-kadangnya lelaki dia mati. Baik, apa kebaikan yang dia peroleh? Adakah dengan cara dia berbuat demikian Minah tu akan berkahwin dengan dia? Tak juga. Dan apabila dah apa tujuan kamu lakukan begitu? Ingat baik-baik, perempuan dalam dunia ni ramai. Jadi kalaulah orang yang seorang tu sudah disukai oleh orang lain, carilah orang lain. Kita ni kena gentleman. Kita ni orang lelaki. Jangan jadi bodoh sangat. Macam seolah-olah dalam satu kampung tu seorang perempuan tu je yang ada. Baik, itu hadis yang ke-13. Minum air sikit. Kemudian kita masuk hadis yang ke-14. Al-hadithur rabi'a asyara. Hadis yang ke-14. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah mana-mana orang Islam. Mana-mana darah orang Islam ni tidak halal. Maksudnya tak boleh kita bunuh dengan sesuka hati. Illa bi ihdai thalath, kecuali dengan salah satu daripada tiga perkara ni. Baru halal darah orang Islam itu
dilakukan. Selagi mana tidak ada salah satu daripada tiga perkara ini, tidak dihalalkan kita menumpahkan darah setiap orang Islam. Yang pertamanya, darah siapa dia? Darah orang Islam yang bagaimana? Yang dihalalkan kita menumpah darahnya. Yang pertama, as-sayyibu zani, iaitu orang janda yang berzina. Janda yang berzina, darah dia halal. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, orang yang bunuh orang, darah dia halal. Yang ketiga, wattariku lidinihil mufarriku lil jamaah, orang yang meninggalkan agama, yang memisahkan daripada jemaah. Maksudnya orang yang murtad. Orang yang murtad, darah dia halal. Baik, apa yang dimaksudkan dengan as-sayyibu zani, janda yang zina? Janda yang zina ni apa dia? Kesian Kak Mazian. Saya sebut janda, kalau gitu orang lelaki tak kena lah. Asyik-asyik orang puan jauh saya ni dengan molek. Dalam istilah hadis dia sebut janda. Apabila disebut janda, yang dimaksudkan adalah mana-mana orang lelaki dan mana-mana orang perempuan yang telah pun berkahwin ataupun yang sedang berkahwin tetapi masih berzina. Ya. Mana-mana orang lelaki ataupun mana-mana orang perempuan yang pernah berkahwin kemudian dia berzina. Ataupun yang tengah berkahwin sekarang bini ada di rumah, dia pergi berzina lagi dengan perempuan lain. Ataupun orang lelaki, apa namanya, orang perempuan, tok lelaki ada di rumah, dia pergi berzina lagi dengan orang lain. Ini yang dimaksudkan janda yang berzina. Janda yang berzina ni disebut dalam bahasa Arab, dia panggil muhsan. Muhsan ni maksudnya orang yang sudah merasai nikmat perkahwinan yang sah. Sama ada lelaki ataupun perempuan yang telah menikah dah dan dia sudah merasai nikmat projek dah. Dia telah merasai nikmat projek dah, tiba-tiba dia pergi berzina lagi. Maka dihalalkan bunuh mereka itu. Dihalalkan bunuh mereka itu. Hukumnya, hukum bagi mereka janda, apa namanya, hukum bagi lelaki yang zina dan perempuan yang zina yang telah berkahwin ini, hendaklah direjam dengan batu yang sederhana sampai mati. Manakah azizun, ambil anak batu yang kecil ni, dibaling, selagi mana tak mati, selagi itulah dibaling. Kalau sebulan tak mati, sebulanlah dibaling, sehingga dia mati. Kenapa kejam gitu? Nampak Islam tidak kejam. Yang kejamnya adalah kamu. Molek-molek bini ada dah di rumah, dia main lagi dengan orang lain. Sedangkan Nabi kata, apabila kamu melihat seorang perempuan, kemudian bangkitnya nafsumu. Kita tengok orang perempuan tu timbul kegeraman. Sudah. Apabila timbul kegeraman, kata Nabi, falta'ti ahlah, balik cepat-cepat datangi bini kamu. Fa innal bud'a wahidum, kerana kemaluan yang kamu rasa comel, yang kamu rasa sedap, yang kamu rasa hebat pada perempuan yang kamu nampak itu, sama juga dengan kemaluan yang ada pada binimu. Nabi ajar kita. Memanglah Faris, siapa-siapa pun apabila tengok betina ni geram belaka. Selain daripada tengok bini, tengok orang lain geram. Bila timbulnya kegeraman, Nabi ajar kita, falta'ti ahlah, balik cepat-cepat datangi binimu. Kenapa? Kerana fa innal bud'a wahidum, kemaluan yang kamu rasa nampak ada pada orang tu menarik perhatianmu, sama juga dengan kemaluan yang ada pada binimu. Baik. Jadi hukuman rejam sampai mati bagi orang yang zina. Orang yang zina yang sudah kahwin. Sidang penonton yang dihormati sekalian, kalau kita cari dalam Quran hukuman ini memang tak jumpa. Hukuman zina, hukuman rejam kepada penzina lelaki dan penzina perempuan yang telah berkahwin ini memang tak jumpa dalam Quran, tak ada. Sebab ayat dia sudah dimansuh. Tetapi dalam hadis Nabi ada. Di mana qala Umaru, berkata Umar, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, anzala ala Muhammadinil kitab, Allah Ta'ala menurunkan ke atas Nabi kita Muhammad sebuah Quran. Fakana fima anzala alaihi ayat ar-rajmi, di antara banyak-banyak ayat yang diturunkan dalam Quran ini, terdapat satu ayat yang mengarahkan hukum rejam kepada mana-mana penzina lelaki dan perempuan yang sudah berkahwin. Faqara'naha,
Maka kata sahabat, faqara'naha, lalu kami membaca Quran itu. Wa wa'ainaha, dan kami menghafal. Kami baca dan kami menghafal ayatnya. Kemudian warajama Rasulullah telah bertindak merjam orang yang berzina yang pernah berkahwin di zamannya. Warajamana, dan kami juga bertindak merjam. Selepas daripada baginda mati, maka diambil alih tugasan kepimpinan ini kepada Khalifah Abu Bakar. Di waktu itu kami menjalankan hukum marjam juga kepada lelaki dan perempuan yang berzina. Wa inni, kata Umar, tetapi aku khasyitu, aku bimbang, in tala zamanu an yaqula qailun, apabila berlalunya masa yang lama, bimbang manusia berkata, ma najidur rajma fi kitabillah, kami tidak dapati dalam Quran ini ayat yang mengarahkan hukum marjam. Umar cakap dulu lagi. Umar cakap, aku bimbang, takut apabila sampai satu masa nanti, manusia akan cakap, mana hukum marjamnya? Hukum marjam kepada penzina ni mana dianya? Sedangkan dalam Al-Quran tidak ada pun hukum marjam. Di zaman baginda Nabi tak apa kami boleh tengok baginda Nabi buat. Di zaman kami tak apalah kami dapat merealisasikan perkara demikian. Kerana jarak masa antara kami dengan Nabi terlalu dekat. Kami bimbang akan datang. Maksudnya zaman kita sekarang. Kita dengan Nabi ni sudah jauh 1400 tahun yang lalu. Sudah tentu manusia ni akan mengorek, akan mencari bukti-bukti yang mengatakan hukum marjam itu mana. Apabila mereka mencari, tidak mereka jumpai dalam Quran. Sebab perkara ini ayatnya sudah pun dimansuhkan. Fayudilluna bitarki faridatin anzalaha Allah. Lalu mereka, yakni manusia pada waktu itu akan menjadi sesat dengan meninggalkan satu keperluan Allah Ta'ala pada, iaitu hukum marjam itu manusia tidak akan lakukan lagi. Kenapa? Sebab alasannya tidak ada dalam Al-Quran. Maka farrajmu haqqun ala man zana minar rijali wan nisa. Oleh itu ingat-ingat tuan-tuan, puan-puan sidang penonton yang dihormati sekalian. Ingat-ingat sesungguhnya rejam ini haqqun adalah satu hak, adalah satu kewajipan. Ala man zana, ke atas mana-mana orang yang berzina, minar rijali wan nisa, daripada lelaki dan perempuan. In kana muhsinan, sekiranya mereka itu pernah berkahwin. Idza qamatil bayyinatu, sekiranya mereka itu ada keterangan yang mengatakan memang betul-betul mereka itu berzina, au kana hamlun, ataupun ada tanda perempuan itu mengandung. Sedangkan didapati perempuan ini belum lagi menikah, tiba-tiba dia mengandung, berarti ada orang yang projek dengan dia. Cari, rupanya jumpa Doloh pulaknya ada dah bini dia. Nama apa? Nama Kalsum. Di mana? Di luar negara. Maka jumpa rabu dengan kami. Doloh ini mesti dihukum marjam sampai mati. Kenapa? Sebab disabit kerana mengandung pada, nama apa tadi? Minum ke apa? Pada minum. Di mana kita dapati minum belum lagi berkahwin, tiba-tiba mengandung. Mana mungkin orang yang tak pernah berkahwin mengandung. Au i'tirafun, ataupun dia i'tiraf. I'tiraf maksudnya dia mengaku. Seperti mana yang berlaku kepada Ma'iz. Ma'iz satu ketika dia datang jumpa dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Nabi paling kok lain, Nabi tak nak dengar ucapan yang telah diucapkan oleh dia. Lalu dia beritahu lagi, dia kata, ya Rasulullah, aku telah berzina. Nabi paling lain lagi. Lepas tu kali yang ketiga dia kata, ya Rasulullah, aku telah berzina. Nabi pun kata, mu berzina ke ataupun Nabi kata abika junun. Mula-mula sekali Nabi kata, apakah mu gila? Setelah Mama Ma'iz, ini nak ceritanya bab pengakuan. Ada di antara orang kita yang baik apabila dia sedar, apabila dia insaf di atas kejahatan yang dilakukan, dia merelakan diri dia untuk mengaku. Dia datang jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina. 3 kali dia beritahu kepada Nabi. Akhirnya Nabi kata, abika junun, apakah mu ini gila? Nabi bercakap begitu tu sebenarnya Nabi tak nak dengar ucapan yang mengatakan zina tu. Dengan tujuan kalau boleh mutariklah, mutabatlah kepada Allah Ta'ala. Tetapi orang ni jawablah, aku tak gila. Lepas tu Nabi kata, Nabi kata kepada dia, la'allaka qabbalta, takut mu rame-rame je. Mu tak zina, takut mu rame-rame gitu je. Dia kata, taklah,
Tak, aku tak ramai-ramai. Memang aku berzina. Lalu Nabi mengungkaplah lagi, au ghamarta. Nabi kata, ataupun takut mu bagi isyarat mu duduk saja je atas dia tu. Mu tak buat apa-apa lagi. Dia kata, la. Nabi cakap lagi, au nazarta, ataupun takut mu tengok saja je. Bila mu tengok, berair toteh-toteh dah. Dia kata, la. Maka setelah mana dialog antara dia baginda Nabi dengan Ma'iz ini beberapa kali. Akhir sekali Nabi melihat betapa bersungguhnya Ma'iz ini mengaku di atas kesalahan dia. Maka Nabi pun mengarahkan para sahabat supaya menjalankan hukuman rejam kepada Ma'iz ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang saya hormati lagi kasih sekalian, ingat baik-baik, itu kesalahan bagi mereka yang pernah berkahwin. Apabila mereka berzina, maka hukumnya rejam sampai mati. Kak Salasiah, hukuman ini tidak dilaksanakan lagi. Kita mengaku negara kita negara Islam, tapi apabila sampai kepada peringkat pelaksanaan, tidak jalankan hukum Islam. Ingat baik-baik, orang yang menjadi kerajaan sekarang, dia bertanggungjawab. Akhirat nanti, dia akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Sebab itu nak jadi pemimpin, jadilah, tak jadi masalah. Tapi mungkin ingat, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, mungkin nak laksanakan. Baik, yang kedua, ada di kalangan orang-orang kita yang berzina, di kalangan anak-anak muda, ataupun orang yang tak pernah berkahwin lagi. Jadi bagaimana dengan keadaan mereka ini? Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi SAW menyebut, al-bikru bil-bikri jildu mi'ah wa nafyu sanatin. Nabi kata teruna, mana orang lelaki yang tak menikah, bil-bikri, dia berzina dengan perempuan anak dara, maka jildu mi'atin, hendaklah disebab 100 sebatan, wa nafyu sanatin, dan kena buang daerah setahun. Ingat baik-baik. Sekarang ada ke tak Kak Faridah? Ada. Bersepah orang berzina sekarang. Kenapa berani orang berzina? Kenapa? Sebab tindakan hukuman tidak dilaksanakan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut, az-zaniyatu waz-zani, sesungguhnya penzina perempuan dan penzina lelaki. Dalam ayat ini jelas Allah Ta'ala memulakan ungkapan dengan menyebut penzina perempuan, dan Allah Ta'ala iringi dengan penzina lelaki. Memberitahu kepada kita semua bahawa yang mencetuskan perbuatan zina ni adalah orang perempuan. Kak Rukiah, ingat baik-baik, orang perempuan dulu yang menjadi penyebab kepada berlakunya zina. Mana dia? Dia pakai pakaian yang menjolok mata. Mana dia? Dia suka mendedah aurat. Mana dia? Suara dia mengancam, menarik perhatian orang. Mana dia? Dia suka menggolek punggul dia. Dia suka menjadikan, kita kata apa nama ni? Macam guh unta tu. Jadi apabila orang lelaki tengok, geram. Jadi apabila timbulnya kegeraman, maka orang lelaki akan fikirlah macam mana aku nak selesaikan masalah kegeraman ini. Akhir sekali berlakunya pengzinaan. Maknanya Allah Ta'ala menyebut pengzinaan ini, dia bermula daripada orang perempuan. Okey? Allah Ta'ala mengatakan, mana-mana perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka hendaklah dirotan mereka, hendaklah disebab mereka 100 sebab. Wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allah Ta'ala ajar kepada para pemimpin, apabila didapati lelaki dan perempuan ini berzina, hei pemimpin, mungkin sebab mereka setiap orang 100 sebab. Yang kedua, wala ta'khuzkum bihima ra'fatun, jangan mendatangi perasaan simpati terhadap mereka ini di dalam menjatuhkan hukuman. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, sekiranya mu betul-betul beriman dengan Allah, dan sekiranya kamu betul-betul beriman dengan hari akhirat. Ingat, apa berlaku sekarang? Ada tindakan? Tak ada. Kalau ada pun sikit, mana 6 sebatan, 7 sebatan, memang tidak spesifik. Mereka ini akan diseksa oleh Allah Ta'ala. Mereka tu siapa? Pemimpin dan juga orang yang dikenakan hukuman sekarang. Orang yang dikenakan hukuman bukan hukuman Islam, di akhirat nanti dia kena lagi. Manakala pemimpin yang tidak melaksanakan hukuman Islam juga dikenakan tindakan. Yang ketiga, wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin,
Dan hukuman itu hendaklah disaksikan oleh sekumpulan daripada orang-orang yang beriman. Sebab itulah para ulama mengatakan hukuman sebab ini hendaklah dibuat pada hari Jumaat, pada waktu orang ramai keluar daripada masjid. Ini hukuman ini banyak dilaksanakan di Indonesia. Indonesia bagus. Mana apabila orang keluar daripada masjid, maka jalankan hukuman sebab. Sekarang hukuman sebab di mana? Di penjara. Siapa dia yang tengok? 2-3 orang je tengok. Tujuan apa disuruh sebab depan orang? Orang ramai. Tujuannya supaya orang ramai menyaksikan. Apabila mereka menyaksi, maka timbul kegerungan, timbul ketakutan. Akhirnya manusia ramai tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang itu. Baik, yang kedua, wan nafsu bin nafsi, membunuh orang tanpa sebenar. Yang ketiganya, wattariku lidinihi, orang yang murtad, orang yang meninggalkan agama juga hendaklah dibunuh. Jadi sekadar itu dulu yang dapat sampaikan pada malam ini. InsyaAllah sama-sama kita berdoa kepada rakan-rakan kita yang terkena COVID ini. Mudah-mudahan mereka diberi kesembuhan segeranya oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon kepadamu, berilah kesehatan yang sebaik-baiknya kepada rakan-rakan kami yang terkena COVID-19 ini. Antaranya Yunus bin Badawi, antaranya kaum keluarga Ustazah Hidayah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kaum keluarga Ustazah Hidayah sebenarnya 2 orang suami dan anaknya sahaja yang terkena COVID. Hari ini didapati semua keluarga dia 6 orang terkena COVID. Ya Allah, kami pohon kepadamu, berilah kesehatan segera kepada mereka ini, termasuklah anak baby yang kecilnya. Ya Allah, berilah kesehatan kepada Muhammad Faris bin Jahaya, kepada Ismail bin Usman, kepada Nur Shuz Yana, kepada Harun, kepada Kak Kia, dan juga kepada semua anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon kepada mereka-mereka yang positif COVID ini, diberi kesehatan segeranya kepada mereka. Ya Allah, lindungilah kami daripadanya. Ya Allah, kami pohon agar hilangkanlah COVID-19 ini daripada terus melanda dunia dan negara kami. Ya Allah, semua dosa yang kami lakukan ampunkanlah. Ya Allah, berilah kebaikan demi kebaikan kepada kami. Masukkanlah kami semuanya ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, murahkanlah rezeki kepada kami, rezeki yang halal lagi berkah, serta kurniakanlah kepada kami anak cucu yang saleh serta salihah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon kepadamu, ya Allah, berilah kebaikan kepada Balu Ustaz Abdul Rahman, kepada Balu arwah Ustaz Abdul Rahman, yaitu Mastura, dan juga kepada anak-anaknya. Berilah kepada Mastura ini dapat mendidik anak-anaknya dengan didikan yang terbaik, dan berilah kebahagiaan yang terbaik yang kepada beliau menjadi manusia yang terbaik. Ya Allah, berilah kesehatan kepada kakakku Kak Z. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesehatan kepada Pak Hasan, ya Allah, yang sekarang ini difahamkan berada di Hospital Tanah Merah, dan juga kepada semua mereka-mereka yang didapati sakit di mana saja mereka berada. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.